Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersama dalam program Tafsir Ramadan. Tuan-tuan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menghampiri 17 Ramadan. Dan peristiwa 17 Ramadan ni amat banyak di dalam Islam. Antara yang terpentingnya ialah berkaitan dengan Badal Kubra dan juga Nuzul Quran. Kami suka saya nak berbicara pada pagi ini berkaitan dengan Nuzul Quran, turunan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Yang Allah menyatakan dalam ayat ini, Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan menjadi hidayah, petunjuk kepada manusia, dan Allah juga menjelaskan bagaimana petunjuk itu di dalam Al-Quran, dan untuk juga membezakan Al-Furqan, membezakan antara kebenaran dengan kesesatan. Tuan-tuan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan ayat-ayat cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya menjadi renungan, menjadi bacaan kita sebagai amalan hidup dalam kehidupan kita. Saya teringat kata-kata Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat menyatakan bahawa Al-Quran ini merupakan surat daripada kekasih. Bagaimana mungkin memahami mesej apa yang tersurat dalam surat tersebut sekiranya kekasih itu tidak mampu untuk membacanya, apatah lagi untuk memahaminya. Begitulah juga kita dengan Al-Quran, yang sepatutnya Al-Quran ini menjadi panduan dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya yang mencatatkan bagaimana pengaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30. Allah menyatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaum aku menjadikan Al-Quran ini mahjura. Itu yang dimasukkan mahjura ialah tidak acuh dengan Al-Quran. Ramai ulama tafsir yang membicarakan tentang maksud mahjura ini. Antaranya Ibn Kathir, As-Saddi, dan juga termasuk Al-Qurtubi yang menyatakan yang dimasukkan dengan mahjura ialah tarakahu, itu meninggalkan Al-Quran. Antara Ibn Kathir menyatakan orang yang meninggalkan Al-Quran itu ialah orang yang tidak boleh membaca Al-Quran. Orang yang tahu baca Quran tetapi tidak mahu membaca Al-Quran, tidak mahu mendengarkan Al-Quran. Dan di antaranya ada orang yang boleh membaca Quran tetapi dia tidak memahami Al-Quran. Dan ada orang yang memahami Al-Quran tetapi tidak mahu beramal dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran. As-Suddi menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan Al-Mahjura ialah orang yang tidak mahu melaksanakan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan beramal dan beriman dengan apa yang terkandung dalam Quran. Tuan-tuan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah
lindungkan kita daripada mereka yang meninggalkan Al-Quran mahjura, itu mereka yang meninggalkan Al-Quran sama ada tidak mahu membacanya, tidak mahu mendengar ataupun beramal dengannya. Dan sesungguhnya Al-Quran ini merupakan syafaat bagi kita di hari kiamat. Bahkan di bulan Ramadan yang mulia ini, Nabi SAW beritahu tentang dua syafaat yang besar, iaitu Al-Quran dan juga puasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, As-siyam wal-Quranu yashfi'anil abd. Sesungguhnya Al-Quran dan juga puasa memberi syafaat kepada hamba-hambanya. Di mana yaqul as-siyam, berkata puasa, Rabbi inni mana'tahu at-ta'am wasyaraba bin nahar. Wahai Tuhanku, ini puasa berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menghalang mereka yang berpuasa daripada makan dan minum pada waktu siang. Fasyafa'ani fihi, maka berilah syafaatku kepadanya, itu kepada orang berpuasa. Fayaqul Quran, maka berkata Al-Quran, Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tahu nauma bil lail, sesungguhnya aku menghalangnya daripada tidur pada waktu malam disebabkan membaca dan mentadabbur Al-Quran. Fasyafa'ani fihi, maka berilah syafaatku kepadanya. Subhanallah, inilah kelebihan yang ada pada Al-Quran dan juga kepada kelebihan Al-Quran dan juga puasa kepada orang yang mengamalkannya. Dan untuk akhirnya peringatan daripada Nabi SAW kepada kita, yang diantaranya Nabi SAW menyatakan, Al-Quranu syafa'atun musyaffa' wa mahilun musaddaqun, man ja'alahu imamahu qadahu ilan jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Yang mana maksud daripada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Quran merupakan syafi'un musyaffa', yang memberi syafaat dan juga memberi syafaat kepada yang lainnya. Wa mahilun musaddaq, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai ikutannya, sebagai petunjuknya. Man ja'alahu imamahu, dan siapa yang menjadikan Quran sebagai pimpinannya, sebagai imam kepadanya, qadahu ilal jannah, maka Allah akan pimpinnya ke syurga. Wa man ja'alahu khalfahu, dan siapa yang menjadikan Al-Quran, membelakangi Al-Quran dalam kehidupannya, saqahu ilan nar, maka mereka akan diseret ke dalam api neraka. Wa iyazabillah. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi imam kepada kita dan beri syafaat kita pada hari kiamat. Oleh kerana itu, di antaranya, biarlah Al-Quran ini sentiasa berdamping dalam kehidupan kita. Bahkan dunia hari ini, sentiasa manusia bersama dengannya, itu telefon, phone sentiasa bersamanya. Maka jadilah Al-Quran semua dalam kehidupan, di mana sahaja dibawa, ditatap, direnung, sebagaimana begitulah berlaku juga pada Al-Quran. Kalau tiap-tiap hari kita membuka Facebook, maka jangan lupa bukalah Facebook Al-Quran, iaitu menatap Al-Quran yang pasti berpahala dengannya. Kita di antaranya melihat WhatsApp pada tiap-tiap hari, maka kita pastikan what happen, apa yang akan berlaku, yang di mana kita melihat pada Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita. Jadi sekadar itulah untuk pagi ini. Mudah-mudahan ia memberi panduan pada kita dalam menjalani kehidupan. Moga-moga Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita untuk berjaya dunia dan akhirat. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.